Apa itu sufi batini? Malam ni kita berbicara tentang sufi batini. Dua perkataan, sufi dan batini. Secara mudah, sufi batini adalah satu aliran yang pada hakikatnya berpegang kepada akidah batiniyah. Saya akan jelaskan nanti sedikit. Hakikatnya mereka berpegang kepada akidah batiniyah atau paling tidak terpalit dengan akidah batiniyah, tetapi mengaku sebagai sufi ahli sunnati wal jamaah. Nah, itu istilah sufi batini. Hakikat akidah mereka adalah akidah batiniyah, tetapi berlakon dan memakai topeng sufi ahli sunnati wal jamaah. Apakah itu aliran batiniyah? Aliran batiniyah ni ramai orang berbicara berkenaan dengan amalan mereka ataupun pelanggaran mereka kepada syariat. Orang batini ni ustaz, bagi mereka solat tak wajib, haji tak wajib, amalan-amalan zahir tidak wajib. Itu benar, tetapi itu pada aspek amali. Yang paling penting adalah aspek akidah batiniyah ini apa? Dan ramai orang terlepas pandang, akidah teras batiniyah ini sebenarnya adalah ini. Saya minta Allah bantuan. Kerana apa? Sebab benda ni bukan benda simple. Ni cerita falsafah sebenarnya. Sebab tu bila belajar tasawuf, awak kena belajar falsafah juga, supaya awak tahu punca dan akar sebahagian pemikiran yang ada dalam tasawuf. You need to know philosophy also, bukan saja tasawuf. Ramai orang masuk dan terjun dalam tasawuf tanpa belajar falsafah. Jadi dia tidak tahu akar pemikiran-pemikiran yang ada dalam ilmu tasawuf. Sebahagiannya datang daripada falsafah sebenarnya. Apakah akidah teras batiniyah? Akidah teras batiniyah ini adalah dakwaan bahawa, okey, ini kena fokus Tuhan satu. Tetapi yang layak disembah ada dua. Tuhan ada satu. Yang layak disembah ada dua. Macam mana cerita ni ustaz? Saya kasih awak kiasan yang mudah untuk awak bawa balik. Ada matahari dan ada cahaya matahari. Ada matahari dan ada cahaya matahari. Matahari dengan cahaya matahari ni ada satu ke ada dua sebenarnya? Zat dia, hakikatnya. Satu ke dua? Dari segi zat satulah. Betul? Cahaya tu hanya pancaran daripada zat matahari itu. Mereka mendakwa begini. Adanya Tuhan dan Tuhan memancarkan diri dia. Pancaran pertama Tuhan itu yang dipanggil sebagai, kalau dalam istilah batiniyah dipanggil at-tali. Tuhan as-sabiq, pancaran Tuhan at-tali. Sabiq ni yang terdahulu, yang terdahulu, at-tali yang terkemudian. Dalam istilah sufi hari ini dipanggil sebagai al-haqiqah al-muhammadiyah. Saya akan jelaskan lebih lanjut kalau saya ada time. Saya cemburu dengan Ustaz Salman tadi, lama dia. Berapa lama saya ada ni sebenarnya? Okay. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ni benda bukan ringan untuk difahami. Jadi saya minta kita bersabar sikit dan kita berikan perhatian. Yang terpancar daripada Tuhan itu dipanggil sebagai at-tali. Dan mereka ada satu akidah belik. Mereka kata bahawa as-sabiq itu, Tuhan yang pertama itu, dia tidak bersifat dan tidak bernama. Ini kena faham betul-betul. Nanti awak akan faham apa maksud hu. Tuhan yang pertama itu tidak ada sifat, tidak ada nama. Awak tak boleh panggil dia ada, awak tak boleh sifatkan dia sebagai tidak ada. Awak tak boleh sifatkan dia sebagai penyayang, awak tidak boleh sifatkan dia sebagai bukan penyayang. Awak tak boleh sifat dia sebagai baik ataupun bukan baik. Dia tidak ada sifat, dia tidak ada nama. Dan segala sifat-sifat Tuhan itu adalah pada siapa? Pada yang kedua itu. Pada pancaran Tuhan itu. So segala sifat-sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin adalah pada pancaran itu. Dipanggil sebagai at-tali. Kalau kita rujuk Kitabul Ya ataupun Kitabul Hu yang ditulis oleh Ibn Arabi,
Dia ada kitabul hu, dipanggil. Huwa tu. Al-hu tu salah satu nama Allah bagi dia. Dia jelaskan bahawa al-hu ataupun huwa kinayatun an maqamil ahadiyah. Istilah ataupun isim isyarah huwa itu merujuk kepada maqam ahadiyah Tuhan sebelum dia memancarkan pancaran dia. Sebelum saya terpaksa pemudahkan certain istilah, tapi bagi golongan sufi ni mungkin bagi dia saya terlalu simplistik. But I'm telling you, I know what I'm talking about. Tetapi saya tak dapat nak syarahkan secara penuh. Dia akan makan berjam-jam. Jadi cukup untuk saya katakan bahawa sifat-sifat Allah semua diberikan kepada pancaran Tuhan itu. Jadi Ibn Arabi mengatakan bahawa huwa ni merujuk kepada maqam ahadiyah Tuhan sebelum dia memancarkan, sebelum berlaku pancaran tersebut. Hu. Sebab dalam bahasa Arab, huwa ni isim isyarah kepada dhamir ghaib, sebagai sesuatu yang ghaib. Bila awak kata dia tu tidak ada dalam majlis perbincangan kita ini. Dia. Kalau saya kata awak mukhatab, saya bercakap dengan awak. Dia ni dia ghaib. Jadi Tuhan sebelum dia memancarkan diri dia itu, dia adalah pada dataran ghaib. Dia tidak ada nama, dia tidak ada sifat, dia tidak dikenali dan tidak ada seseorang pun tahu apakah ia. Dia hanya mula dikenali apabila ada pancaran keluar daripada dia. Dan pancaran itu dia panggil sebagai suratullah. Cerminan Allah. Dan siapakah cerminan Allah itu? Dalam pegangan sufi batini, Sayyidina Muhammad. Dalam istilah lain, mereka panggil sebagai al-haqiqah al-Muhammadiyah. Ustaz mengaitkan Ibn Arabi ni dengan batiniyah ni atas alasan apa? Mana bukti bahawa Ibn Arabi ni berpegang kepada akidah-akidah ini? Wallahi ini bukan pandangan peribadi saya. Tetapi sudah dikatakan oleh orang-orang besar seperti Ibn Khaldun. Bahkan juga seorang pengkaji zaman kita yang sudah almarhum, Dr. Uthman Yahya, mengatakan bahawa pemikiran Ibn Arabi ini tidak akan boleh difahami tanpa awak memahami akidah batiniyah. Awak tak akan boleh faham akidah Ibn Arabi kalau awak tidak faham al-ittijah al-batini al-ismaili. Akidah Ismailiyah, batiniyah tak faham, awak tak akan faham pemikiran Ibn Arabi. Dan Uthman Yahya ni adalah orang yang suka kepada Ibn Arabi. Dia mentahqiq kitab Futuhat Al-Makkiyah, sebelum selesai dia sudah meninggal dunia. Dan tahqiq dia itu dikira sebagai yang paling terperinci, yang paling mantap dari segi akademik. Dan itu yang dia kata. Jadi ini bukan khayalan-khayalan pihak-pihak yang mengkritik Ibn Arabi, tetapi telah dikatakan oleh para ulama silam kita. Baik. Berapa bulan lepas juga berlaku polemik huwa ini merujuk kepada Muhammad. Ingat tak? Itu dahsyat tau. Qul huwallahu ahad. Abdul Karim Al-Jili, ini kawan-kawan Ibn Arabi, walaupun mereka tidak sezaman, mendakwa bahawa lafaz huwa itu dalam qul huwallahu ahad merujuk kepada al-insan. Dan insan di situ merujuk kepada insan kamil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini macam mana pula? Tadi huwa merujuk pada Tuhan pada dataran ghaib sebelum bersifat, sebelum bernama. Kemudian huwa bagi Abdul Karim Al-Jili boleh merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana Muhammad adalah suratullah. Jangan lupa benda tu. Muhammad adalah suratullah. Dan akidah hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad ni penting untuk umat Melayu Nusantara faham habis-habisan. Sebab sudah ada gerakan-gerakan yang dengan berterus terang menuhankan Nabi Muhammad SAW sekarang ini di Malaysia. Paling tidak ada 3 gerakan. Paling tidak, paling kurang pun. Ada yang siap kata Allah dan Muhammad itu sama tetapi tidak serupa. Itu yang dikatakan oleh Batiniyah. Dia sama, matahari dengan cahaya ni sama. Tetapi dia tidak serupa. Rupanya lain. Ada pula yang kata Nabi Muhammad menjawat jawatan Allah. Allah tu nama jawatan sahaja. Maksudnya Allah tak wujud. Dia hanya nama jawatan. Nabi Muhammad ni penjawat jawatan Allah. Dah ada gerakan-gerakan seperti ini di Malaysia. Dan gerakan-gerakan seperti ini berasaskan pemikiran hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad dan akidah wahdatul wujud.
Tadi Tok Mufti ada juga sebut tentang antah. Dalam kitab Al-Ya Ibn Arabi ni ada juga dia sebut al-anta, al-ana, al-anni, al-ka. Al-ka tu. Dan dia kata dhamir-dhamir ini sebenarnya dikumpulkan di dalam huwa. Dalam huwa ada semua dia kata. Sebab tu kita zikir dengan huwa. Sebab Tuhan pada dataran ghaib itu belum lagi berlaku penjelmaan. Jadi saya harap saya dah dapat paling tidak menjelaskan apakah perkaitan sufi batini dengan zikir hu ni. Tapi kalau tanya geng-geng tarikat, mereka pasti sebahagiannya akan tolak. Kata tak, ini bukan apa yang kami fahami dan bukan apa yang kami pegang. Sebab apa? Kita kata kamu taklid buta kepada guru kamu. Kamu tak cek pun. Kalau kita pergi kepada kita induk, kita akan jumpa akidah-akidah seperti ini. So ini bukan hanya isu amal, tetapi ada latar belakang akidah dan falsafah yang berat di belakangnya. Wallahu a'lam.